Kita sambung pengajian kitab kita, itu kitab Hayatus Sahabah. Kita berada pada muka surat 90, membicarakan kisah Husain ayah Imran radhiyallahu taala anhu memeluk agama Islam. Baik, tajuk dia pun macam lain sikit kan. Dia tajuk dia kisah Husain ayah Imran. Kenapa tuan-tuan bila? Kerana anak dia lebih popular daripada ayah dia. Sebab tu dia punya tajuk dia macam lain sikit. Kisah Husain ayah Imran. Imran tu perawi hadis. Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma ni perawi hadis. Sebab itu kisah ni dia punya tajuk dia macam terbalik sikit. Kisah Husain ayah Imran. Baik. Di zaman Nabi SAW, orang nama Husain ni bukan cucu Nabi saja, tapi ramai. Pernah kita bahaskan dulu, yang satu nama sahaja ialah Nabi SAW saja. Ni tuan-tuan. Hanya Nabi Muhammad SAW saja yang namanya tak pernah orang guna sebelum Nabi lahir. Daripada sejak Adam AS tu, sehingga Nabi dilahirkan, tak pernah ada orang guna, walaupun maksudnya ialah gelaran yang terpuji. Maksud sangat-sangat terbaik. Nama yang terbaik nama Nabi lah. Tetapi tak pernah orang guna. Sehingga orang Quraisy dengar bila Abdul Muttalib nak letak nama Muhammad, semua jadi macam terkejut, macam kagum. Kenapalah sebelum ni kami tak pernah terfikir nak letak nama ni? Ni tuan-tuan. Sedangkan itu nama yang terbaik, tapi orang tak terfikir sebab memang Allah simpan nama itu khas untuk Nabi SAW. Selepas Nabi Muhammad lahir, barulah ada orang guna. Itu pun kata ulama selepas Nabi lahir. Sebelum tu tak ada. Tetapi nama-nama yang lain telah diguna pakai. Banyak. Bukan saja cucu Nabi nama Husain, bahkan ada juga di kalangan sahabat Nabi yang bernama Husain. Termasuklah kisah yang kita nak bicarakan pada malam ni. Baik, Imran bin Husain itu anak dia, merupakan perawi hadis Nabi SAW di kalangan sahabat yang terkenal. Baik, sekarang kita bicarakan tentang keislaman ayah dia. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah radhiyallahu rahmatullah alaih daripada Imran bin Halib, daripada Tariq bin Muhammad, daripada Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada ayahnya, daripada datuknya, sungguhnya orang Quraisy pernah mendatangi Husain. Mereka itu sangat menghormatinya dan mereka bertanya, tanyakanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengapa dia mencaci maki tuhan-tuhan kami. Mereka datang bersamanya kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat kedatangan Husain, maka baginda SAW berkata, berikanlah tempat luas kepada orang tua ini. Baik, tuan-tuan yang mulia, Husain ni, ayah kepada Imran ini, merupakan pemidato di kalangan Quraisy, orang yang pandai cakap. Zaman Quraisy ni tuan-tuan, zaman jahiliah, siapa yang pandai cakap, dia ni orang yang dihormati. Bukan saja zaman jahiliah, zaman sekarang pun. Orang jual ubat, dia bawa ular dekat tengah-tengah pasar malam, habis semua pakai kompor, profesor pun kompor situ nak dengar apa dia nak cakap. Ni tuan-tuan, orang pandai cakap ni tuan-tuan, bila habis semua dia boleh tarik semua orang. Ustaz pun berhenti tengah-tengah nak beli kat pasar malam tu, dia cerita apa ni? Dia jual minyak tapi dia bawa ular, dia cerita apa, semangat dia cerita, kita pun parking tengok dengar dia cerita apa. Orang pandai cakap ni tuan-tuan yang mulia, dia akan tarik, dia akan attract orang lain ni untuk dengar dia cakap. Bahkan orang pandai cakap ni akan dihormati, diberi kelebihan pandai cakap ni, Masya Allah. Sebab itu orang yang pandai cakap ni, dia kena guna kelebihan tu untuk bawa manusia pada Allah. Bukan untuk tipu orang, bukan untuk buat benda yang mungkar, mengajak manusia kepada Allah. Maka tuan mulia, Husain ni satu orang yang pemidato, pandai cakap. Biasa kalau ada perwakilan selain daripada sahabat, selain daripada orang Quraisy yang lain, selain daripada Urwah bin Mas'ud, selain daripada orang lain yang pandai cakap ni, dia lah di kalangan orang yang dihantar wakil untuk jadi juru bicara. Siapa dia tuan-tuan? Husain ni. Baik, jadi orang yang pandai cakap ni dihormati. Maka mereka minta Husain ni untuk pergi jumpa Nabi SAW. Sebab orang lain pergi jumpa Nabi SAW, Nabi teruskan lagi dakwah. Mungkin dia kata, kalau bawa Husain ni pemidato, pandai cakap, mungkin Muhammad akan berhentikan kerja dakwah dia. Maka dibawa baginda Nabi SAW. Bila dibawa bertemu Nabi SAW, bila sampai kepada baginda minta sahabat Nabi buka ruang, bagi tempat duduk kepada Husain ni. Orang tua di situ membawa maksud orang yang dihormati lah, orang yang lebih tua, orang yang lebih diutamakan, maka diberi tempat duduk. Ini adab yang Nabi SAW nak ajar kepada kita dalam menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Begitu tuan-tuan, dalam Islam kita diajar macam tu. Hari ini tuan-tuan, umat telah terlucut daripada adab. Ilmu adab ni tuan-tuan, kalau kita sebut bahagian ilmu dalam Islam, ilmu adab ni sebenarnya ilmu tasawuf. Tu ilmu adab. Ada orang kata ilmu tasawuf ni bukan bahagian daripada Islam, kita dengar pun terkejut. Sebab apa tuan-tuan, itu cabang besar dalam Islam. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, itu ilmu syariah, dan juga ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni
bahasa mudah senang nak cakap, ilmu akhlak, ilmu adab. Ini ilmu tasawuf. Tapi telah terlucut daripada kehidupan umat pada hari ini. Sebab itu keberkatan diangkat, kata ulama. Bila adab tak ada, keberkatan telah diangkat. Hari ini kita lihat ramai orang tak cukup keperluan. Dulu satu orang je kerja, atuk je kerja, nenek tak kerja, anak ramai 12 orang. Pakcik-pakcik kita 12 orang, masya-Allah. Tapi cukup keperluan sebab atuk itu sendiri dia ada akhlak, ada adab. Jaga, maka Allah beri keberkatan. Pada hari ini tuan bila isteri kerja, suami kerja, seluruh keluarga kerja, tapi keperluan tak cukup. Kenapa tuan bila keberkatan diangkat? Kenapa kata ulama? Kerana adab telah ditinggalkan umat pada hari ini. Nabi SAW ajar agama kepada kita, ajar agama ini dengan adab dan akhlak. Antara perkara yang ditinggalkan banyaklah, ulama senarai lebih kurang 60. Sedang kuliah Ustaz Fawaz Makjan, Ustaz Fawaz cerita banyak. Yang boleh saya kongsikan antaranya yang disebutkan oleh para alim ulama yang ditinggalkan oleh orang pada hari ini ialah bila bersalaman tak tengok muka. Tuan, dalam hadis sebut salam ni kena tengok muka. Tengok muka. Ni salam tak tengok muka. Sekali sambil bercakap dengan orang, ulu tangan macam tu. Ni ditinggalkan adab, kata ulama. Ditinggalkan sunnah. Antara yang lainnya yang disebut oleh ulama, benda yang ditinggalkan oleh umat pada hari ini yang orang sebelum kita ni buat. Bahkan mungkin tuan-tuan pun perasan benda ni. Masya-Allah. Apa dia tuan-tuan? Waktu maghrib. Dalam riwayat sebut waktu maghrib ni adalah waktu syaitan berkeliaran. Dulu-dulu biasa-biasa kita dengar atuk-atuk dulu, orang terdahulu kan, bila maghrib dia tak ada siapa boleh duduk kat luar. Senja-senja ni semua kena hambat balik rumah. Semua duduk rumah. Dah habis dah azan ke apa nak pergi, lepas tu baru keluar. Tapi sekarang tak lagi. Waktu maghrib tu lah orang kat padang bola. Waktu maghrib tu lah orang kat padang takraw. Tak ada siapa nak tegur dah. Dulu ada juga orang boleh tegur. Sekarang ketua kampung pun tak tegur dah. Buat tak tahu je. Tak ada siapa nak tegur. Orang anggap benda tu biasa. Sebab benda ni dah dianggap biasa. Ditinggalkan adab. Sebenarnya adab, kata ulama. Yang orang tua-tua dulu kata masuk rumah ni azan ni, senja-senja ni tak elok duduk kat luar ni. Sebenarnya ada dalam bahagian adab-adab yang diajar oleh Nabi SAW. Sekarang tuan bila waktu maghrib orang di pasar malam, di kedai-kedai makan, orang rasa biasa duduk kat luar, bawa anak kecil. Jadi tuan bila benda-benda macam tu, kata ulama, ialah benda-benda adab. Nabi SAW ajar kita adab. Baik, jadi bila datang satu orang tua, Nabi suruh buka ruang bagi Husain ini duduk. Baik. Sedangkan Imran berserta kawan-kawannya semua berkumpul di situ. Sedangkan anak Husain ini iaitu Imran yang telah pun ketika itu menjadi sahabat Nabi SAW ada dekat situ. Baik. Kemudian Husain berkata, apakah benar apa yang dikatakan oleh kaummu bahawa engkau mencaci maki tuan-tuan kami padahal ayahmu adalah seorang yang baik? Apa yang diceritakan oleh orang Quraisy kepada Husain ini, Nabi SAW mencaci maki Tuhan. Tuan-tuan yang mulia, yang dimaksudkan dengan itu adalah bagi Nabi SAW bawa agama tauhid. Itu yang dimaksudkan. Bukanlah Nabi SAW memaki berhala mereka, sembahan mereka ni. Tidak. Kata ulama, kita sendiri pun dalam Islam kita tak diajar untuk maki sembahan agama Buddha, untuk maki sembahan agama-agama yang lain. Tidak diajar macam itu. Apatah lagi Nabi SAW sendiri. Lebih-lebih lagi tidak. Kata ulama, yang dimaksudkan dengan mencaci maki itu adalah bila mana baginda Nabi SAW bawa agama tauhid, mengesahkan Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, menafikan 360 berhala yang mereka sembah di sekeliling Kaabah itu tidak berkuasa, yang berkuasa hanyalah Allah. Maka perkara itu mereka menganggap sebagai satu cacian kerana merasakan berhala mereka tidak berkuasa. Ni tuan-tuan, bukanlah maki hamun dengan perkataan-perkataan kesat tu, tidak, tapi membawa kepada tauhid ni. Mereka yang merasakan mereka punya berhala tak ada manfaat, sehingga mereka rasa perkataan Nabi itu, la ilaha illallah itu sebagai satu seakan cacian kepada Tuhan mereka. Sedangkan tidak. Sedangkan ianya perkara yang benar, perkara yang hak, perkara tauhid, mengajak untuk mengesahkan Allah. Baik. Maka Husain bertanya, adakah benar sedangkan ayah kau orang baik? Macam mana mungkin kamu ni mencaci maki sembahan sedangkan ayah kamu ni orang baik-baik? Ayah kamu orang baik-baik, bukanlah di kalangan orang yang suka mencaci maki orang yang di kalangan orang yang dihormati ayah kamu ni. Kenapa kamu dianggap sebagai orang mencaci maki Tuhan? Baik. Tuhan di situ memaksud sembahan mereka. Jawab baginda Nabi SAW, wahai Husain. Jadi dengan perkataan yang lembut, sebab baginda SAW bercakap dengan satu orang yang lebih tua. Berapakah Tuhan yang kamu sembah itu?
Kata Husain ini menjawab pertanyaan Nabi, ada 7 Tuhan yang berada di bumi dan 1 yang berada di langit. Ini kepercayaan Husain. Maksudnya tuan-tuan yang mulia, orang Quraisy itu sendiri pun berbeza pandangan dalam bab sembahan. Dalam bab sembahan itu pun tuan mulia, mereka berbeza pandangan. Tanyalah tuan-tuan agama, kawan-kawannya agama Buddha, kawan-kawannya agama Hindu. Di kalangan mereka pun ada berbeza pandangan. Di kalangan mereka ada berbeza pandangan. Yang patung tangan satu ni maksud dia apa? Dia berbeza pandangan. Kepercayaan mereka berbeza. Begitu juga dalam agama Kristian, dia ada Katolik, dia ada Protestan, dia ada Ortodok. Ada perbezaan pandangan. Kadang-kadang ada perbezaan yang sangat ketara. Kalau kita tuan-tuan dalam bab akidah ni satu, sama, tak ada perbezaan. Kita berlaku perbezaan dalam fiqh. Tapi mereka dalam bab kepercayaan pun dah beza dah. Jadi begitu berlaku pada orang Quraisy. Di kalangan orang Quraisy ada yang percaya 360 bahala. Ada di kalangan orang Quraisy yang percaya seperti mana yang Husain percaya tadi. Begitu juga ada orang Quraisy yang menyatakan bahawa mereka percaya kepada Allah, tetapi menganggap 360 bahala ini sebagai perantaraan saja. Ada juga yang macam tu. Jadi di kalangan mereka pun ada berlaku percanggahan dalam perbezaan keyakinan mereka terhadap sembahan mereka sendiri. Maka bila Nabi tanya, dia mengatakan bahawa ada 7 Tuhan yang berada di bumi dan 1 yang berada di langit. Baik. Tanya baginda Salam lagi, bila kamu ditimpa kemenangan, maka kepada siapakah kamu akan meminta pertolongan? Jawabnya, aku akan meminta pertolongan kepada Allah yang di langit. Dia percaya Allah, tapi dia mensyirikkan Allah. Dia percaya Allah sebab apa tuan-tuan? Sebab orang Quraisy ini dahulunya atau nenek mereka berasal daripada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS yang telah disimpangkan oleh satu orang yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai. Nama dia Amr bin Luhai Al-Khuzai. Dia inilah orang pertama yang membawa kesyirikan di kota Mekah. Dia yang merosakkan agama Nabi Ibrahim tu. Maka berlaku kepincangan. Ada orang percaya macam ni, ada orang percaya macam ni. Yang mana Husain ini percaya bahawa 1 Tuhan di langit, 7 Tuhan di bumi, dan kalau ada masalah minta dengan Tuhan di langit. Baik. Tanya baginda Salam lagi seterusnya, bila hartamu habis, maka kepada siapakah kamu meminta pertolongan? Jawabnya, aku akan meminta pertolongan kepada Allah yang di langit. Kalau harta habis, dah tak ada harta dah, miskin, nak minta dengan siapa? Makanan habis, minuman habis, hidupan susah, nak minta dengan siapa? Kata Imran, minta dengan Tuhan dekat langit, iaitu Allah. Baik. Jawab Rasulullah SAW, maka perkara ini dia sendiri yang memakbulkan. Apakah kamu akan berterima kasih kepada seluruh Tuhan-Tuhan itu? Apakah benar kamu dari bersyukur kepadanya itu, ataukah kamu takut kepadanya? Jawabnya sudah tentu tidak kepada seluruh Tuhan itu, namun hanyalah salah satu daripada Tuhan-Tuhan itu. Sedangkan waktu itu aku merasakan bahawa aku tidak pernah ditanya seperti itu. Baik. Jadi pertanyaan baginda Nabi SAW, jika kamu punya permintaan dikabulkan, yang kamu minta di waktu kamu tak ada harta, kamu susah nak makan, nak minum, tak ada makanan, maka disempurnakan hajat kamu tadi. Begitu juga waktu kamu kemalangan, kamu kesusahan, kamu dalam keadaan kebingungan, kamu nak minta pertolongan, disempurnakan hajat kamu tu. Adakah kamu berterima kasih kepada semua sembahan kamu atau kepada Allah yang di langit sahaja? Kata tanya bagi Nabi SAW kepada Husain tadi. Maka kata dia berterima kasih kepada Allah saja, sebab dia hanya minta dengan Allah atas masalah-masalah itu, dan Allah lah yang sempurnakan. Maka mengapa perlu berterima kasih kepada yang lain? Hanya berterima kasih kepada Allah. Baik. Sedangkan waktu itu aku merasakan bahawa aku tidak pernah ditanya seperti itu. Sedangkan kata Husain, soalan yang Nabi tanya itu tak pernah ditanya sebelumnya. Sedangkan ini pemidato, dia ni orang yang bijak. Orang Quraisy menganggap orang yang pandai cakap ni orang yang bijak, orang yang boleh berhujah. Sedangkan sebelum tu tak ada orang pun pernah argue dia, pernah pertikaikan dengan soalan seperti yang ditanya oleh baginda Nabi SAW. Tuan-tuan ulama kata, para nabi ni memang Allah Ta'ala bagi dia satu sifat, iaitu fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sifat fatanah ni bijaksana. Allah beri kepada semua nabi, dan kata ulama kemuncak kebijaksanaan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim AS, tuan milih, pecahkan semua bahala, tinggalkan kapak kepada satu bahala saja. Orang tanya Ibrahim AS, adakah kamu pecahkan semua bahala? Bagi Ibrahim AS tanya, kapak ada pada siapa? Mereka kata ada pada yang besar. Ibrahim kata, tanyalah kepada yang besar tu, kapak dekat tangan dia, bukan tangan aku.
Berlaku perbezaan di kalangan para sarjana. Ada di kalangan umat manusia yang buat kajian mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS berkata tidak benar kat situ, sedangkan Ibrahim AS yang pecahkan. Kenapa Ibrahim AS suruh tanya bahala yang besar? Ulama mengatakan bahawa tidak, Ibrahim bukan bercakap bohong. Nabi mana boleh cakap bohong? Siddiq, sifat Nabi ni benar. Maka perkataan Ibrahim AS itu ulama mengatakan bahawa itu ialah qaulul majazi, kata-kata majas. Kenapa tanya aku? Ibrahim bukan bohong. Ibrahim kata bukan aku. Ibrahim bukan cakap bukan aku yang bercakap. Tidak, Ibrahim cakap, kenapa tanya aku? Tanyalah yang besar tu, bahala yang besar. Sebab kapak bukan pada tangan aku, kapak pada tangan dia. Mereka berkata, wahai Ibrahim, cubalah kau fikir, dia nak bergerak pun tak boleh, macam mana nak pecahkan semua ni? Ibrahim AS tu bagi satu shoot, tuan-tuan, satu das. Kalau kamu tahu dia bergerak pun tak boleh, kenapa kamu sembah dia? Tuan-tuan, kebijaksanaan Allah beri kepada para Nabi. Begitulah bagi Nabi SAW kepada satu orang pemidato yang hebat di kalangan Quraisy. Orang Quraisy pun tak pernah tanya soalan itu pada dia. Bila Nabi tanya, maka dia terfikir satu perkara yang mana selama ni seakan-akan dia telah buat benda yang salah. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai Husain, masuklah ke dalam agama Islam agar engkau selamat. Nabi pun dakwah dia. Nampak macam dia dah fikir. Nabi bagi bola gantung, bagi dia terfikir yang selama ni rupanya dia salah. Sebab selama ni yang tolong dia pun Allah. Selain daripada Allah, tak boleh selesaikan masalah. Maka tuan bila setelah dia fikir, Nabi pun dakwah dia, tuan yang mulia. Maka kata Husain, sesungguhnya aku ini mempunyai keluarga dan kaum. Maka apakah yang aku akan katakan? Jawab bagi Nabi SAW, berdoalah, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan lurus dalam urusanku ini dan berikanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepadaku. Nabi SAW ajar doa kepada Husain untuk apa tahu? Untuk minta petunjuk daripada Allah. Husain mengikutinya sehingga dia telah memeluk agama Islam. Maka setelah Nabi SAW dakwah Husain tadi, yang mana ayah kepada Imran, satu orang pakar pemidato, maka dia pun masuk Islam. Maka bangkitlah sahabat Imran bin Husain. Sebagai tanda penghormatan, dia terus mencium kepala ayahnya, tangan dan kedua kakinya. Baik, tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, anak dia dekat situ seperti kita sebut tadi. Masa Nabi SAW suruh sahabat-sahabat Nabi ke tepi, nak suruh Husain ni duduk, waktu tu Imran dekat situ. Bila melihat ayahnya telah beriman di tangan Nabi SAW, maka dia bangun memberi penghormatan kepada ayah dia. Dia cium tangan ayah dia, dia cium dahi ayah dia, bahkan kata ulama, dia cium kedua kaki ayah dia. Tuan-tuan, bab cium kedua kaki ini berlaku perbezaan di kalangan para ulama. Ada hadis-hadis yang menyatakan tentang perkara tersebut. Cium kedua kaki kedua kaki orang tua dan mencium kedua kaki bagi Nabi SAW ini, ada kisah-kisah yang didatangkan oleh alim ulama. Cuma cium kaki ini bukanlah dengan niat menyembah, tetapi penghormatan yang teramat sangat. Ada juga riwayat yang didatangkan seperti kisah Taif. Satu orang yang bernama Adas, pernah saya cerita dekat sini, yang mana ketika Nabi berdakwah di Taif, orang Taif tak terima baginda, baling Nabi dengan batu, macam-macam mereka buat kepada baginda, hingga Nabi sampai di satu kebun kurma milik dua orang yang memusuhi Nabi, iaitu Utbah dan Syaibah. Dia orang Mekah tapi ada ladang kat Taif, ladang anggur. Melihatkan keadaan Nabi cedera, dia baling batu, maka Utbah dan Syaibah walaupun memusuhi Nabi, tak sampai hati tengok keadaan itu, sebab orang Quraisy pun tak pernah baling batu kepada Nabi sebegitu rupa. Maka dia telah hantar dia punya hamba dia namanya Adas, satu orang yang beragama Kristian daripada Ninawa. Dia jadi hamba dekat ladang anggur tu. Maka Adas datang jumpa Nabi SAW, bawa anggur, bawa air. Kata ulama, Nabi SAW telah dakwah dia dan dia beriman di tangan Nabi. Setelah dia dapat tahu bahawa Nabi merupakan di kalangan Nabi-Nabi Allah seperti mana yang diutus oleh orang di kampung dia, iaitu Nabi Yunus bin Matta AS. Adas ni orang kampung Nabi Yunus. Maka bila dengar Nabi SAW baca surah Yunus, dia begitu kagum, dia begitu gembira, dia beriman di tangan Nabi SAW. Maka pada waktu dia cium tangan Nabi, dia peluk Nabi dan dicium kaki Nabi. Ini dalam riwayat. Ni maksudnya ada benda-benda yang ada sabit dalam riwayat, cuma sahabat buat bukanlah dengan niat menyembah, tetapi terlampau gembira. Terlampau gembira ni, Imran ni terlampau gembira. Bayangkan tuan ni, dia lama dah Islam,
Di dakwah-dakwah ayah dia tak dapat. Ayah dia, dakwah-dakwah ayah dia tak nak masuk Islam. Tiba-tiba Nabi SAW dakwah masuk Islam. Betapa gembiranya. Kenapa tuan-tuan bila? Gembira lah. Kalau ayah dia meninggal akan tak beriman. Ayah dia dah tua masa ni. Hussein yang sini dah tua. Kalau ayah dia meninggal akan tak beriman, maka akan berada dalam neraka selama-lamanya. Tak dapat jumpa ayah lagi lah. Maka begitu gembiranya Imran ni, dia peluk ayah dia, cium tangan ayah dia dan cium kaki ayah dia. Tapi tuan bila di zaman kita, perkara-perkara seperti ini, kalau kita buat takut timbul fitnah. Timbul fitnah pada agama. Saya pernah pergi di Iskandaria, di Mesir. Saya sampai satu makam yang mana tuan bila di situ terdapatnya makam Imam Al-Bushairi. Imam Bushairi ni dia punya selawat dia, tuan-tuan biasa dengar lah, yang Maula ya salli wa sallim daiman abada, tu di Mesir, Iskandaria. Saya sampai di makam Imam Bushairi. Sampai-sampai satu orang Mesir, sorban besar macam saya ni, besar lagi lah sorban dia. Dia sampai-sampai di sujud kat makam. Terkejut saya. Kita tengah berdiri tengah ziarah, dia sujud kat makam. Terkejut lah kita. Uish, dia buat apa ni? Kan? Tapi tuan bila benda-benda yang pelik yang kita lihat di depan mata kita, kalau mampu kita tanya, terus tanya. Sebab kalau tak tanya, kita akan bawa fitnah. Kita akan balik, aku pergi Mesir, orang tu sorban besar, sujud kat kubur, sembah kubur lah tu. Ini yang berlaku pada masyarakat pada hari ni. Dia buat tafsiran dia sendiri. Tapi alhamdulillah, hari tu saya ada kekuatan nak tanya orang tu. Syekh, boleh saya tanya? Boleh, dia kata. Dia orang Mesir. Saya nampak tadi Syekh sujud dekat kubur. Syekh buat apa? Boleh tak? Sebab saya ustaz, nanti balik orang Malaysia tanya saya nak kena jawab. Jadi Syekh ceritalah pada saya. Dia pun cakap, sebenarnya saya tak sujud pada kubur. Baik, yang saya sujud tadi tu di bahagian kepala dia. Okay, ni katalah jenazah, ni bahagian kepala, waktu ditanam ni bahagian kepala. Kami orang Mesir, kalau terlampau rindu kepada satu orang, ibu ayah ataupun ulama-ulama yang kami rindu, bila saat kami ziarah mereka, kami akan mencium di kepala dia. Kita boleh faham kan? Maksudnya ini kubur, katalah ni nisan, tapi kat sana tak ada nisan. Dia macam tu di kubur, cium di kepala. Seakan-akan macam dia kucuk dahi Imam Bushairi ataupun kubur ibu ayah dia. Seakan-akan macam tu lah. Bukan sujud dia kata, bukan sembah, cium kat dahi. Oh, baru saya faham. Maksudnya dia bukan sembah. Tapi kalau saya tak tanya, memang saya balik, saya akan cakap masa saya ziarah Imam Bushairi, ada satu orang sujud kat kubur Imam Bushairi. Jadi fitnah dah. Maka tuan-tuan yang bila perkara-perkara bab-bab macam tu, cium kaki, sujud dan semua ni, kalau dibuat pada zaman kita akan jadi fitnah. Di dalam amalan tarikat setengah-setengahnya, dia ada amalan-amalan yang macam ni. Tapi dulu tak jadi kecoh. Sebab apa tuan-tuan yang bila? Sebab tak ada orang rakam. Zaman sekarang ni orang suka sangat rakam, suka nak cerita kat orang, suka nak expose. Sedangkan amalan tarikat ni tazkiyah. Tazkiyah ni apa? Penyucian jiwa. Mana boleh orang bersuluk expose, rakam, live. Okey, saya tengah suluk. Dulu kita cuma dengar orang bersuluk je. Orang balik-balik. Pergi mana? Bersuluk. Berapa hari? 40 hari. Pergi mana? Bersuluk. Berapa lama? Sebulan. Ini sekarang si ada orang rakam zikir yang mana khas untuk ahli tarikat tu sahaja, direkam, maka tersewa fitnah. Benda-benda yang macam ni akan menyebabkan fitnah, sedangkan ahli sahaja yang tahu kenapa dibuat macam tu. Maka sebab itu tuan bila sebaiknya kalau kita tengok benda-benda yang agak menimbulkan wasangka pada kita, kita tanya terus. Baik, jadi tuan, Imran telah peluk ayah dia, cium tangan ayah dia, cium ayah dia dan cium kaki ayah dia. Bukan sembah, tetapi tanda begitu gembiranya yang teramat sangat, seperti mana Adas di Taif begitu gembira atas keislaman, dia dapat masuk Islam di tangan Nabi, dia begitu gembira. Baik, melihat perkara itu, Rasulullah SAW sangat terharu sekali sehingga baginda SAW menangis sambil berkata, aku menangis kerana melihat perbuatan Imran yang amat mengharukan sekali. Melihat perbuatan Imran yang amat mengharukan sekali, di mana ketika ayahnya masih kafir memasuki ruang ini, Imran tidak bangkit menghormatinya, bahkan dia tidak mahu menoleh kepadanya sama sekali. Namun ketika ayahnya telah memeluk agama Islam, maka dia bangkit dan memberi penghormatan kepadanya. Sebab itulah aku merasa terharu sekali. Ketika Husain akan keluar, maka baginda SAW berkata kepada para sahabat, dan ketika Husain muncul di luar pintu, maka orang Quraisy berkata, sesungguhnya orang ini telah memeluk agama Islam, dan mereka pun bersurai daripada majlis ini. Baik, baginda Nabi Islam begitu terharu. Sebab
tengok gembiranya Imran atas keislaman ayahnya, yang mana ayahnya tuan-tuan yang mulia sebelum itu ialah orang yang tidak beriman pada Allah. Setelah beriman pada Allah, maka gembiranya Imran hingga dia telah mendakap ayah dia, mengucup ayah dia, tanda kegembiraan dia. Maka perkara itu telah menyebabkan hati Nabi SAW menjadi sayu. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah, ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Husain ni nama dia Husain bin Ubaid. Husain ni nama dia Husain bin Ubaid. Nama anak dia Imran bin Husain. Husain ni nama dia Husain bin Ubaid radhiyallahu anhu. Dia pemidato Arab. Baik, riwayat lain sebut, setelah dia masuk Islam, maka dia mendekati Nabi SAW dan dia bertanya, ya Rasulullah, saya ingin bertanya. Nabi bagi. Nabi kata, silakan. Dia kata, ya Rasulullah, adakah ayah aku, iaitu Ubaid, atuk kepada Imran lah, yang meninggalkan kafir, adakah dia masuk neraka? Adakah dia masuk neraka? Maka tuan, ini di kalangan hadis yang mana menjadi perbahasan panjang di kalangan ulama. Bukan hadis ni ada banyak-banyak hadis lagi lah, tapi bab ini ialah bab perbincangan ulama. Tapi saya nak kongsi pada tuan-tuan malam ni. Mungkin saya dah pernah kongsikan, kita cerita lagi. Baik. Maka bila ditanya soalan itu, baginda Nabi SAW jawab dengan penuh cermat. Soalan yang boleh menyebabkan orang tergui hati ni tuan-tuan, kena jawab dengan cermat. Nabi SAW lebih-lebih lagi ialah orang yang memahami perasaan umat. Nabi jawab dengan penuh cermat. Nabi jawab pun tuan bila, wa abi wa abu. Setengah ulama kata, ayahku dan ayah kamu finnar, dalam neraka. Maka tuan bila perkara itu menjadi perbincangan ulama. Ayahnya ni masukkan di situ siapa? Ayah yang dimasukkan di situ siapa? Sebab apa tuan bila? Sebab Nabi menggunakan abi, ayahku. Baik. Ada setengah-setengah pandangan yang mula nak masuk kat Malaysia, dah nak masuk dah ni kat Malaysia ni, ada dengar-dengar lah kan, berpegang bahawa hadis ini kuat mengatakan bahawa ayah Nabi dan ibu Nabi dalam neraka. Na'udzubillah. Ni fahaman dah masuk kat dalam Malaysia. Tuan-tuan yang mulia, kata ulama, baginda Nabi SAW punya ayah dan ibu merupakan ahli fatrah. Ahli fatrah ni apa tuan-tuan mulia? Ahli fatrah ni termasuk di kalangan dalam ayat wa ma kana mu'adzibin hatta nab'asa rasula, tidak akan diazab mereka yang berada pada zaman fatrah. Dan ayah dan ibu Nabi, kata ulama, merupakan orang berada pada zaman fatrah. Dan Nabi sendiri beritahu, dia berkata, aku ialah anak yang dilahirkan daripada dua orang yang menikah dengan ikut syariat. Ni tuan-tuan,